Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, ini adalah merupakan program anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka di Belajau khas untuk subjek sains tingkatan 2. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan saya. Nama saya Puan Siti Ainon binti Sofian, mengajar di SMK Kelebang Besar Melaka. Berikut ialah email saya. Saya telah ditugaskan untuk menerangkan bab 7 tajuk keelektrikan dan kemagnetan. Okey, standard kandungan yang akan saya terangkan 7.1 keelektrikan meliputi subtopik 7.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga. 7.1.2 menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrostatik. 7.1.3 menjelaskan dengan contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian, dan 7.1.4 merumuskan cas yang mengalir menghasilkan arus elektrik. Baik, kita pergi pada subtopik yang pertama 7.1.1 iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga. Apa itu tenaga? Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga diukur dalam unit SI iaitu Joule, J-O-U-L-E, Joule, dan ditulis menggunakan huruf besar J. Okey. Mengapa tenaga diperlukan? Ya, untuk menjalankan proses hidup seperti respirasi, bergerak dan juga fotosintesis. Misalnya, tumbuhan nak buat fotosintesis, dia memerlukan tenaga daripada cahaya matahari. Manakala kita pula manusia ataupun semua haiwan-haiwan lain yang hidup melakukan respirasi dan juga bergerak. Daripada mana mereka mendapat tenaga? Daripada makanan yang kita makan. Seterusnya, kalau tadi proses hidup, untuk proses hidup, manakala benda-benda yang bukan hidup juga memerlukan tenaga untuk bergerak seperti robot dan juga kereta. Okay? Mereka memerlukan tenaga, iaitu tenaga elektrik untuk bergerak. Baik, seterusnya kita pergi kepada jenis tenaga. Pertama, tenaga haba. Okay? Tenaga haba ni terhasil oleh sebab pembakaran ataupun dari sebarang objek yang panas. Okey, kegunaan tenaga haba ni lah untuk masak makanan, masak air, untuk panaskan badan. Banyak kegunaan tenaga haba ni. Seterusnya, jenis tenaga yang kedua ialah tenaga elektrik. Okey, macam mana dihasilkan? Ini dia. Terhasil daripada pengaliran cas yang mengalir. Okey, sangat penting. Tenaga elektrik ni sangat penting. Bayangkan kalau tiada tenaga elektrik, maka tak bolehlah kita tengok TV, tak bolehlah kita nak cas handset, dan kita tak boleh nak menggerakkan jentera-jentera. Baik, seterusnya tenaga cahaya. Okey, terhasil daripada objek yang menyala ataupun objek yang terbakar. Baik. Tenaga cahaya ni juga penting. Kenapa penting? Sebab dengan ada cahaya kita boleh melihat pada waktu malam. Baik, pokok boleh buat fotosintesis. Seterusnya tenaga bunyi terhasil daripada objek yang bergetar. Okey, sebab itu bunyi memerlukan medium seperti cecair, pekerja dan gas. Kenapa? Sebab untuk membolehkan getaran berlaku, ia memerlukan jirin. Dalam keadaan vacuum, tenaga bunyi tidak akan kedengaran bunyi sebab vacuum tidak mempunyai jirin. Seterusnya, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni diperolehi pada sebarang objek yang bergerak. Sebarang objek yang bergerak.
Contohnya berlari, bermain bola, roda yang bergolek, banyak lagi. Semuanya memiliki tenaga kinetik. Baik, tenaga kimia. Apa itu tenaga kimia? Tenaga yang tersimpan di dalam makanan, bahan api dan juga bahan kimia. Contohnya, okey, dalam makanan. Kata ni tengah buat apa? Tengah makan apa? Ayam, ada burger di sini, makan burger, makan nasi ke. Semua makanan yang kita makan ni sebenarnya memiliki tenaga kimia. Dan juga daripada bahan api. Contoh, daripada mana? Contohnya lilin, petrol, kayu, okey, semua bahan api. Dalamnya juga ada tenaga kimia dan juga bahan kimia itu sendirilah. Seterusnya, tenaga nuklear. Apa itu tenaga nuklear? Tenaga yang tersimpan di dalam nukleus atom. Bagaimana nak hasilkan tenaga nuklear? Bahan bakar utama ialah uranium, radium dan juga plutonium. Okey? Baik. Seterusnya seterusnya ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan iaitu tenaga yang tersimpan di dalam jasad dan disebabkan oleh kedudukannya. Cikgu ingat, cikgu ulang lagi sekali. Tenaga yang tersimpan dalam jasad disebabkan oleh kedudukannya. Contohnya, kamu tengok budak yang sedang bermain gelungsur dalam gambar ini. Masa bila dia mempunyai tenaga keupayaan graviti? Masa ia berada di bahagian atas cerun gelungsur. Bahagian atas sekali cerun gelungsur. Sebab kedudukannya yang tinggi. Baik. Seterusnya, masih lagi tenaga keupayaan, tapi tenaga keupayaan elastik. Apa bezanya dengan tenaga keupayaan graviti? Okey, tenaga elastik ialah tenaga yang tersimpan di dalam jasad yang disebabkan oleh keadaannya. Ulang sekali, yang disebabkan oleh keadaannya. Keadaan macam mana tu? Cuba kamu tengok spring ni. Okey, spring ni masa ia dimampatkan, ditekan, dimampatkan. Dan juga semasa ia tarik, diregangkan, ia memiliki tenaga keupayaan elastik yang tinggi. Okey, contoh lagi apa? Semasa menarik elastik, okey, semasa menarik apa lagi? Besar panah. Okey. Pada masa itu tenaga keupayaan elastik adalah tinggi. Ini adalah semua jenis-jenis tenaga. Baik, kita pergi seterusnya. Sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Sumber tenaga yang masuk ke sini adalah bagaimana kita nak menghasilkan elektrik gunakan sumber tenaga. Okey, macam mana kita nak hasilkan elektrik? Apakah sumber-sumber tenaga yang diperlukan? Inilah dia. Contohnya daripada matahari. Okay. Kita di Malaysia untung sebab kita menerima sinaran cahaya matahari sepanjang tahun. So kita boleh guna matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Apa itu matahari? Iaitu sumber tenaga utama bumi. Okay. Tenaga daripada matahari dikenali sebagai tenaga suria. Di mana sel suria yang digunakan untuk menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik. Seterusnya, ombak. Daripada ombak juga kita boleh hasilkan tenaga. Okey, itu di mana gerakan ombak yang turun naik dengan cepat, yang menghempas pantai, boleh digunakan untuk menggerakkan turbin bagi menjana tenaga elektrik. Seterusnya, biojisim. Apa itu biojisim? Ialah tenaga yang diperolehi daripada sisa haiwan dan tumbuhan. Sisa haiwan dan tumbuhan macam mana? Okey, contoh sisa haiwan seperti najis lembu, tai ayam ke, yang di dalam kuantiti yang banyak lah. Okey, begitu juga dari tumbuhan, contohnya hampas kelapa sawit, hampas kacang soya dalam kuantiti yang banyak dikumpulkan, okey, dicampur dengan bahan kimia tertentu, ia boleh menghasilkan gas metana, dan gas metana itulah nanti yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya air. Bagaimana air boleh menghasilkan tenaga? Iaitu
Sumber tenaga air digunakan bagi menggerakkan turbin. Air yang mengalir, air yang diempang, bila dia lepaskan empangan, dia akan mengalir. Aliran air yang laju ni tadi akan memutarkan turbin. Putaran turbin ni nanti akan boleh menghasilkan tenaga elektrik. Baik. Bagaimana pula dengan sumber tenaga angin? Sumber tenaga angin ni sesuai pada negara-negara yang mempunyai tiupan angin yang kuat, yang laju. Apa itu angin? Angin ialah udara yang bergerak. Digunakan untuk menggerakkan bilah-bilah kincir angin. Bilah-bilah kincir angin yang berpusing ini nanti akan menghasilkan tenaga elektrik. Baik, seterusnya bahan api fosil. Apa itu bahan api fosil? Ia terbentuk daripada sisa tumbuhan dan juga haiwan yang mati berjuta-juta tahun yang dahulu yang tertanam di dalam kerak bumi. Hasil daripada tindakan haba dan suhu yang tinggi, tumbuhan dan haiwan ini lama-kelamaan akan bertukar. Contohnya tumbuhan dikatakan akan bertukar menjadi arang batu, manakala haiwan lama-kelamaan akan bertukar menjadi gas dan petroleum. Baik, seterusnya bahan radioaktif. Ini gambar reaktor nuklear. Ada 2 reaktor nuklear. Di negara kita ada sumber tenaga menggunakan radioaktif. Negara-negara lain seperti Jepun, Amerika, banyak reaktor radioaktif dia. Apa itu dia? Bahan radioaktif digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Bahan bakar utamanya ialah uranium, radium, plutonium. Dia mengeluarkan radiasi. Baik, seterusnya last sekali geoterma. Apa itu geoterma? Adakah Malaysia ada menggunakan tenaga, menghasilkan elektrik menggunakan geoterma? Tak ada. Tenaga geoterma ialah tenaga haba daripada kerak bumi kerana suhu pusat bumi yang sangat panas. Baik, tenaga haba ini menghasilkan steam yang dapat memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baik, geoterma ni kebanyakan negara-negara yang menghasilkan sumber tenaga daripada geoterma ni kebanyakannya negara-negara yang berada di kawasan lingkaran gunung berapi spesifik seperti Jepun. Terutamanya Jepun lah, New Zealand ke. Kenapa? Sebab di bahagian dalam bumi negara tersebut banyak mempunyai lahar, haba, dan haba itulah yang digunakan untuk menghasilkan ataupun menjana tenaga. Baik, habis bahagian sumber tenaga, kita pergi pada bahagian subtopik 7.1.2, iaitu menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrostatik. Apa itu cas elektrostatik? Jom kita cuba cuba pelajari. Baik, sebelum itu cikgu nak tanya, daripada pengalaman anda, pernah tak anda mengalami situasi ini? Rambut tertarik pada sikat plastik. Kan masa cikgu lepas ikat rambut berlonggok terlonggok pada kamu punya sikat, itu maknanya rambut gugur. Ni sekarang ni rambut tertarik pada sikat, bukannya bergulung bergumpal, tertarik pada sikat. Seterusnya situasi yang kedua, pernah tak kamu alami semasa lap cermin tingkap kaca dengan kain kering? Biasa ni kita lap kelas kan, cermin tingkap kelas guna kain kering. Kita dapati debu dan bulu halus dari kain melekat pada permukaan cermin dan kaca. Pernah tak anda alami situasi sebegini? Dan seterusnya, kita kena dengar bunyi meretih semasa menggosok baju nilon. Baju sekolah pun boleh lah. Lepas gosok baju, kita angkat baju tu, kita bunyi tis, tis. Bunyi meretih ni. Dan juga cermin, cermin TV. Selepas tengok TV, kita tutup switch TV tu, dan secara tak sengaja, kita punya lengan kita tersentuh permukaan cermin TV, dan kita akan rasa seolah-olah kita punya bulu roma ada bunyi meretih juga, dan kita rasa bulu roma kita tertarik pada permukaan cermin TV.
Kenapa berlaku begitu? Semua fenomena di atas disebabkan adanya kewujudan cas elektrostatik, iaitu cas yang dihasilkan melalui geseran. Tak sengaja pun, secara tak sengaja geseran tu. Okey? Apa itu cas elektrostatik? Itu cas yang cas yang terhubung dalam keadaan statik. Baik, seterusnya. Dah lalang kita nak terang tentang elektrostatik ni, kita ulang kaji dulu, flashback, ingat dulu pelajaran masa tingkatan 1, okey? Tentang struktur atom. Ni konsep ni, kamu kena dengar betul-betul sebab semua nanti akan diguna pakai dalam penerangan selanjutnya. Okey, kamu nampak tak bahagian tengah ni dan juga di bahagian luar yang sentiasa mengorbit, yang sentiasa bergerak tu. Okey, bahagian tengah sebenarnya terdiri daripada zarah yang bercas positif dikenali sebagai proton dan zarah yang bercas zarah neutral bercas neutral dikenali sebagai neutron. Okey, kedua-dua jenis zarah ini tidak bergerak ke mana-mana. Ia kekal berada di bahagian tengah dikenali sebagai nukleus. Dan manakala yang mengorbit di bahagian luar yang sentiasa bergerak tu, itu apa sebenarnya? Itu adalah zarah yang bercas negatif, dikenali sebagai elektron. Ingat ni konsep yang hanya boleh bergerak ialah elektron. Okey, yang bercas negatif. Positif dengan neutron still kekal berada di bahagian tengah. Okey, kalau kita tengok dalam bentuk 3D 3D beginilah keadaannya. Kekal statik di bahagian tengah ialah zarah proton dan neutron, dan yang bergerak ke sana kemari warna kuning tu, itu adalah zarah yang bercas negatif, dikenali sebagai elektron. Okey, jika bilangan proton sama dengan bilangan elektron, atom itu dikatakan bercas neutral. Dikatakan neutral. Kenapa? Okey, kita pergi kepada penerangan selanjutnya. Kita berkenalan dengan cas elektrik. Saya cakap tadi ada 3 jenis. Pertama, zarah yang objek yang bercas positif. Sesuatu objek itu dikatakan bercas positif apabila sama ada ia memiliki cas positif semuanya ataupun ia memiliki cas positif dan juga negatif. Oleh kerana cas positif melebihi cas negatif, so objek itu juga dikatakan bercas positif. Faham ya? Baik, seterusnya objek yang bercas negatif. Dikatakan mempunyai cas negatif apabila ia mempunyai kesemuanya cas negatif, ataupun ada juga cas negatif positif tetapi cas negatif melebihi positif. So, objek itu dikatakan bercas negatif. Dan last sekali, neutral. Neutral apabila jumlah ataupun kuantiti cas positif dan negatif sama banyak. Okay, bila sama banyak, positif dan negatif saling menarik antara satu sama lain. So, objek itu dikatakan sebagai mempunyai dikatakan sebagai neutral. Okey? Baik, seterusnya. Atom bercas apabila terdapat pemindahan elektron. Macam mana tu? Okey, kita pergi ke penerangan selanjutnya. Baik, cikgu terangkan dulu yang ni. Baik, cas yang berlainan menarik. Ulangi sekali, cas yang berlainan menarik. Cuba tengok gambar ini. Okey, cas positif, cas negatif. Tak sama kan? Berlainan. Okey, oleh kerana tak sama, ia menarik antara satu sama lain. Cuba kamu buat analogi. Okey, orang perempuan dengan orang lelaki dan perempuan. Okey, tak sama jantina. Tak sama jantina saling tertarik antara satu sama lain. Baik, seterusnya. Bagaimana pula dengan cas yang sama? Cuba tengok sini. Negatif dengan negatif. Okey, kamu nampak arrow anak panah tu. Okey, menunjukkan dia saling menolak antara satu sama lain. Itu juga dengan cas positif. Positif dengan positif cas yang sama. Okay, bila dihampirkan, dia akan menolak antara satu sama lain. Baik, daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik ni telah dikenali sebagai daya elektrostatik. Okay, daya elektrostatik. Yang tadi cikgu terang tadi, okay, objek yang sama cas,
akan saling menolak. Negatif, positif, positif. Objek yang berlainan cas saling menarik. Positif, negatif. Baik, cuba kita tengok situasi. Okey, belon. Okey, belon ni bercas negatif sebab dia mempunyai, di dalamnya mempunyai semuanya cas negatif. Okey, permukaan kaca ni neutral. Okey, kenapa neutral? Sebab bilangan cas positif dan cas negatifnya sama banyak. Baik, kita hampirkan belon yang bercas negatif ni kepada permukaan kaca. Apa yang berlaku ialah cas-cas negatif semuanya tertolak ke bahagian belakang, sisi yang lain. Dan yang tinggal di bahagian depan hanya cas positif. Kenapa berlaku begitu? Kerana dah cakap tadi, cas yang sama akan menolak. Di sini, cas yang sama iaitu cas negatif, okey? Yang berada bahagian depan berhampiran dengan belon ni akan tertolak ke belakang. Kenapa? Cas yang sama dia akan menolak. Bagaimana dengan positif ni? Dia statik. Saya cakap tadi kan, yang boleh bergerak hanya negatif. Positif tak boleh bergerak, dia hanya berada di situ saja. Okay. Kamu relate balik dengan apa yang cikgu terang tadi, struktur atom tadi. Baik, seterusnya kita tengok lagi contoh yang lain. Baik, cuba kamu tengok ni. Pada asalnya, rod politina dan juga kain bulu ni neutral. Okey, neutral. Kenapa neutral? Masing-masing rod politina ada cas 3 cas positif, 3 cas negatif. So neutral lah. Kain bulu ni ada 3 cas negatif, 3 juga cas positif. So kain bulu ni juga neutral. Baik. Apabila kedua-duanya digosok, rod politina dan kain bulu digosok, yang berlaku ialah elektron akan dipindahkan daripada kain bulu ke rod politina. Manakala proton kekal tidak bergerak. Cuba kamu tengok gambar ni. 2 daripada 3 cas negatif daripada kain bulu ni telah bergerak pergi ke rod politina. Cas positif tak bergerak ke mana-mana. Tak bergerak ke mana-mana. Kenapa? Sebab kita memang tak boleh bergerak lah. Hanya cas negatif saja yang boleh bergerak. So apa yang berlaku? Ini menyebabkan kain bulu bercas positif lah. Sebab cas positif lebih banyak daripada negatif kan. Dan rod politina pula menjadi bercas negatif. Kenapa? Sebab ia menerima kehadiran elektron. So menyebabkan bilangan elektronnya lebih banyak daripada proton. Okay. Faham Boleh faham Baik, seterusnya. Baik. Kalau kita belajar tentang elektrostatik, kita tak boleh lari daripada elektroskop. Elektroskop sangat kait rapat dengan elektrostatik. Kenapa dengan elektroskop ni? Cuba kita berkenalan dengan elektroskop. Pada tak kenal maka tak cinta. Inilah dia elektroskop. Baik. Bahagian yang penting yang kamu kena ingatlah. Bahagian atas ni kita panggil dia cipe logam. Cipe logam. Bahagian yang bawah warna emas tu itu adalah keranjang emas. Baik. Fungsi elektroskop ni fungsi elektroskop tu sendiri sebenarnya lah untuk mengesan kehadiran cas pada objek. Nak tentukan objek itu bercas ataupun tidak, kita gunakan elektroskop. Macam mana cara dia? Nanti cikgu akan terangkan. Apa lagi fungsi elektroskop? Untuk mengesan kuantiti cas elektrostatik pada objek. Semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul, semakin jauhlah keranjang emas mencapai. Ini dia. Bila kita ambil satu objek, kita hampirkan bahagian cipe logam dan pemerhatian mesti kita pandang di bahagian bawah ni. Kita tengok sama ada tidak. Kalau tidak mencapai, keranjang emas ni akan rapat kepada kosong. Ini ukuran nak ukur. Kita nak ukur berapa darjah keranjang emas itu mencapai. Sekiranya cas yang banyak ada di sini, capahan itu akan makin besar. Sama ada 20 ke 40 ke, dan paling besar sekali boleh jadi 60, boleh jadi 90.
kat sini di sini tulis semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul, semakin jauh derajat emas mencapai. Okey, boleh faham Baik, seterusnya macam mana? Bagaimana elektrostatik ini berfungsi? Baik, penerangannya di sini. Baik, kita tengok gambar di sini, okey. Ini ada rod, okey, mungkin rod politina di sini, dan ini adalah elektroskop. Kedua-duanya neutral. Sekiranya objek yang neutral kita hampirkan kepada elektroskop, so apa yang berlaku ialah kerajang emas tidak mencapai. Kalau objek neutral kita hampirkan kepada elektroskop, kerajang emas tidak akan mencapai. Kenapa tidak mencapai? Sebab cas positif dan cas negatif saling menarik antara satu sama lain. Ini konsep dia. Baik, bagaimana pula dengan objek yang bercas? Contohnya, objek yang bercas positif. Objek yang bercas positif. Elektroskop ni pada awalnya mesti dalam keadaan neutral. Bilangan cas positif dan negatif dia sama banyak, mesti dalam keadaan neutral. Kemudian kita hampirkan dengan objek yang bercas positif. Apa yang berlaku ialah cas-cas negatif kalau tadi tersebar sama rata di bahagian elektroskop tadi, dia akan terarah, akan naik ke bahagian atas kerana ditarik oleh cas positif pada bahan yang dihampirkan padanya tadi. Oleh kerana cas-cas negatif telah naik ke atas, iaitu cipir logam, yang tinggal di bahagian bawah ialah cas-cas positif sahaja. Oleh kerana bahagian bawah cas positif iaitu cas yang sama, menyebabkan kerajang emas mencapai. Ini penerangan dia. Cas negatif bergerak ke cipir logam kerana ditarik oleh cas positif pada rod. Hanya cas positif terkumpul di bahagian bawah, iaitu cas yang sama. Baik, cas yang sama iaitu cas positif menyebabkan kerajang emas mencapai. Faham konsep ni? Konsep kenapa negatif naik, kenapa positif tinggal bawah, ada kaitan dengan penerangan cikgu tentang struktur nukleus tadi. Baik, bagaimana pula kalau dihampirkan dengan objek yang bercas negatif? Pada asalnya cikgu nak beritahu kita punya elektroskop kita neutral, cas-cas positif dan negatifnya tersebar sama rata. Baik, apabila dihampirkan dengan objek yang bercas negatif, apa yang berlaku ialah cas positif kekal, dia tak akan bergerak ke mana-mana. Sebaliknya, cas-cas negatif yang berada di bahagian cipir logam akan tertolak ke bawah sebenarnya. Kenapa tertolak ke bawah? Sebab negatif dengan negatif akan menolak antara satu sama lain. Dan so ia turun ke bawah, yang tinggal di atas iaitu di cipir logam hanya cas positif. Penerangan dia, cas negatif di bahagian cipir tertolak ke bawah kerana ditolak oleh cas negatif pada belon. Hanya cas negatif yang terkumpul di bahagian bawah. Oleh kerana di sini bahagian bawah cas yang sama menyebabkan kerajang emas mencapai. Capaian kerajang emas ni sama ada nak capai banyak ke capai sikit, bergantung pada kuantiti cas yang terkumpul di bahagian bawah ni. Boleh faham? Baik, seterusnya kalau dah faham, kita pergi pada subtopik 7.1.3 iaitu menjelaskan dengan contoh fenomena elektrostatik dalam kehidupan seharian. Baik, contoh pertama, baju nilon cas elektrostatik terhasil apabila pakaian nilon bergeser dengan badan kita. Tadi cikgu cerita tentang bila digosok kan, sekarang bergeser dengan badan kita. Kita boleh rasa dia punya cas elektrostatik tu. Baik, kemudian lagi nampak gambar ni? Ini adalah serobong asap saja dipasang tinggi. Baik, dalam serobong asap ni saja dipasang dengan pemendap elektrostatik. Bagaimana pemendap elektrostatik ini berfungsi? Ini dia. Baik. Pemendap elektrostatik ini dipasang pada serobong kilang. Kenapa? Agar dapat menarik bahan percemar dalam asap dan gas yang keluar dari serobong. Bila bahan-bahan cemar ni berjaya ditarik oleh cas elektrostatik, maka
gas atau yang asap yang keluar daripada serobong ni adalah asap yang bersih. Mana pergi dia punya sisa-sisa ataupun dia punya ampai-ampai dia telah pun ditarik oleh cas-cas elektrostatik. Okey. Seterusnya, mesin fotostat. Selalu kita gunakan. Selalu kita guna di sekolah, di koperasi, kita hantar nak fotostat. Pernah tak kamu terfikir? Sebenarnya mesin fotostat ini berfungsi, ada kaitannya dengan elektrostatik. Okey, macam mana? Bacakan di sini. Baik. Berfungsi berdasarkan konsep, mesin fotostat ni berfungsi berdasarkan konsep elektrostatik. Okey, di mana kertas yang bercas positif akan menarik dakwat yang pada mesin fotostat yang bercas negatif. Kertas bercas positif, dakwat bercas negatif. Okey, cas dah cakap tadi, cas yang berlainan akan menarik antara satu sama lain. Okey, ni membuatkan apa? Ni cara dia membuat salinan lah. Toner tadi akan tertarik kepada kertas. Okey, dan hasillah salinan. Salinan dicetak pada kertas apabila kertas dipanaskan seketika. Terusnya kapal terbang. Okey, kapal terbang akan menjadi bercas semasa ia terbang di udara. Masa ia terbang di udara, bahagian badan kapal terbang akan bergeser dengan molekul-molekul udara. So menyebabkan badan kapal terbang ini sangat bercas. Jadi apabila dia sampai ke bumi, dia perlu membuang cas-cas pada badannya. Macam mana cara dia? Roda kapal terbang ni dia buat daripada karbon. Okey, karbon dalam tayar kapal terbang dapat mengalirkan cas ke bumi semasa kapal terbang mendarat. Baik. Seterusnya, palang pump. Ini dapat banyak motor guna, kereta pun guna kan. Sebenar cas elektrostatik akan melompat atau dipindahkan melintasi ruang apabila enjin kereta dihidupkan. Yang kamu nampak kan percikan-percikan api ini sebenarnya adalah lompatan cas-cas elektron, cas-cas yang elektron. Lompatan tu menghasilkan spark ataupun percikan. Seterusnya, rambut menjadi bercas dan tertarik ke arah sikat semasa kita menyikat rambut. Baik, next. Baik, tombol pintu masa kita pegang tombol pintu, kadang-kadang lah kita akan rasa benda ni, elektrostatik ni. Apabila kasut bergeser dengan permaidani semasa kita berjalan, seseorang akan mengalami suatu kejutan elektrik yang kecil lah apabila menyentuh benda logam seperti tombol pintu. Kenapa? Sebab adanya elektrostatik. Baik, lagi seterusnya kejadian kilat. Sama juga kejadian kilat ada kaitannya dengan cas elektrostatik. Okey, bahagian bumi kita bercas positif. Bahagian awan ada juga cas positif negatif. Tapi cas-cas negatif tertumpu di bahagian bawah awan. Okey, sekiranya cas-cas negatif yang terdapat di bahagian bawah awan ni banyak, banyak, dia akan boleh tertarik ataupun melompat ke arah bumi. Sebab bumi bercas positif, negatif akan tertarik kepada positif pada bumi. Lompatan elektron ke bumi inilah menyebabkan kilat ni berlaku. Kilat berlaku. Ya. Contoh-contoh elektrostatik dalam kehidupan kita seharian. Harap kamu fahamlah. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kamu boleh baca, kamu boleh tunjuk. Kita pergi kepada subtopik yang terakhir 7.1, 7.4. Merumuskan cas mengalir boleh menghasilkan arus elektrik. Bagaimana? Baik. Inilah dia. Nak tengok ni, penjana Van de Graaff ataupun dengan nama lain jana kuasa Van de Graaff. Kan? Semua sekolah ada benda ni. Okey, untuk pengetahuan kamu, jana kuasa Van de Graaff ni, bahagian yang bulat ni kita panggil dia kubah. Kita dikenali sebagai kubah. Okey, kemudian kita jumpa takal. Takal bahagian sini salah label. Takal di sini, takal. Kemudian ada tali sawat.
apabila Swiss dihidupkan, tali sawat ni akan berpusing, akan berpusing. Sampai yang pusing, dia akan bergeser dengan takal, menyebabkan bahagian kubah bercas positif. Cuba kamu tengok gambar budak ni, kenapa dia punya rambut tegak dan setiap helaian rambutnya kelihatan saling menolak antara satu sama lain. Kenapa? Ada kaitannya dengan elektrostatik. Itulah penerangan dia. Okey. Baik, kubah penjana kuasa Venn diagram ni sebenarnya fungsi adalah untuk menghasilkan cas-cas elektrik yang bervoltaj tinggi. Bagaimana cara ia bekerja? Ini dia, kita dengar. Apabila motor penjana Venn diagram dihidupkan, bahagian kubahnya akan bercas positif. Kenapa positif? Dah cakap tadi, hasil daripada geseran tali sawat dengan takal. Okey. Baik. Badan manusia kita, badan kita yang bercas neutral, apabila menyentuh bahagian kubah Venn diagram, yang bercas positif ni menyebabkan cas negatif diserap dari badannya. Ini menyebabkan seseorang turut bercas positif. Di mana setiap helaian rambutnya akan memiliki cas positif. Oleh kerana cas yang sama, menyebabkan rambut ini saling tolak menolak, saling tolak antara satu sama lain. Jana kuasa Venn diagram ni juga boleh kaitkan dengan apa ya? Sekejap. Dengan pengaliran cas elektron dalam satu konduktor menghasilkan arus elektrik. Bagaimana dia berlaku? Kita tengok dulu. Ini adalah jana kuasa Venn diagram yang dilukis. Baik, ada konduktor ataupun wire yang disambungkan daripada kubah pergi ke bahagian galvanometer. Dan daripada galvanometer lagi sekali kita sambungkan konduktor terus ke pipe. Kenapa terus ke pipe? Pipe ni adalah sumber cas elektron. Sumber cas elektron. Di mana bila jana kuasa Venn diagram dihidupkan, dia akan bercas positif tadi kan, di bahagian kubah dia. Baik, kita tengok pemahaman di sini. Apabila penjana Venn diagram dihidupkan dan klip wire disambung pada konduktor, jarum galvanometer terpesong. Kenapa? Ini menunjukkan terdapatnya arus elektrik yang mengalir melalui galvanometer. Perbincangan dia, kenapa jarum galvanometer boleh terpesong? Sebab arus yang dihasilkan ini adalah disebabkan oleh adanya pengaliran elektron dalam konduktor. Elektron tu mengalir daripada bumi. Kenapa mengalir daripada bumi? Pipe ni sebenarnya dia bersentuhan dengan bumi. Bila jana kuasa dihidupkan, bahagian kubah akan bercas positif. So elektron daripada bumi akan naik melalui pipe ni pergi ke kubah. Dia akan melalui galvanometer. Laluan elektron inilah yang menyebabkan galvanometer itu akan terpesong. Faham tak? Kenapa elektron yang naik? Sebab kubah bercas positif. Jadi yang bercas negatif, elektron akan naik pergi ke kubah. So kesimpulannya, pengaliran cas iaitu elektron dalam satu konduktor boleh menghasilkan arus. Harap kamu fahamlah apa yang cikgu terangkan ni. Kalau tak faham juga, cuba kamu ulang lagi lah dengan semula apa yang cikgu terangkan, ataupun dia rujuk lagi buku. Itulah bahagian cikgu, bahagian yang cikgu. Saya sekali nak ucapkan penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Abdul Gajah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, guru-guru sains Negeri Melaka, penerbit buku teks sains tingkatan 2 dan semua yang terlibat dalam menjayakan Idi Lajau ini. Saya harap dengan adanya program ini ia dapat dijadikan bahan rujukan kepada pelajar-pelajar. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih.